أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي lah telepek lah. Asisten. Kita nak share atik dia ni. Sistem maksudnya asisten. Masjid lah. Nomor masjid. Okey, hai dah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين يا رب العالمين. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم ولهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Yang dihormati Fadilatul Doktor Muslim Karim selaku muhadir di Jamiah Naratiwa Rasnakadin, Tuan Bilal dan juga ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Istan, anak-anak pelajar lelaki dan juga wanita, seterusnya kepada hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang bersama kami pada malam ini, dan tak ketegaran juga kepada saudara kita muslim dan muslimah yang sedang mengikuti dalam siaran langsung ataupun live shot pada malam ini. Facebook Masjid Al-Istan juga ada buat siaran langsung untuk beritahu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dan juga pelajar-pelajar kita yang duduk di rumah masing-masing. Kita juga buat siaran langsung live shot, ibu boleh tengok juga. Jadi alhamdulillah pada malam yang berkat ini, pada malam yang bertuah ini, yaitu di permulaan bulan Muharram, pihak Masjid Al-Istan terdiri daripada ahli jawatan kuasa, amakan masjid dan juga ahli kampung bersetuju untuk mengadakan majlis, boleh juga kita beri nama Ma'al Hijrah, bahkan kita ambil betul ceramah agama. Jadi tajuk yang kita akan bersama-sama pada malam ini yaitu hijrah membawa perubahan. Hijrah namkan pian plan. Jadi hijrah ni satu peristiwa yang sangat besar, sangat hebat bagi kita orang Islam. Kita boleh tengok, kita boleh dapati, boleh kata setiap kampung lah ada buat majlis Ma'al Hijrah ataupun sambut tahun baru Islam. Bila saja sebut tahun baru, itu berarti kata umur kita meningkat, tanggungjawab kita bertambah. Sepatutnya kebaikan kita juga bertambah. Jadi malam ini kita berpeluang baik. Nasib baiklah kita hari ini boleh bersama-sama saya dan bersama tuan-tuan sekalian, yaitu Dr. Muslim Karim, sedikit panggil perawat kasisa bagi Fadilatul Doktor Muslim Karim. Beliau adalah tahap lulus atau pertama pengajian peringkat BA Pediatri ini daripada Jamiah Azhar. Kita kenal belakang dah Jamiah Azhar ni majlis jamiah yang terlama di negara, dan banyaklah ulama-ulama tempat kita ni tamat mengaji pada Azhar. Waktu kita Bapak Ayatullah Tuan Guru Haji Abdul Wahab termasuk juga ulama-ulama yang awalnya khariji Azhar Syarif, dan juga guru kita di sekolah Islam Murama yang tamat daripada Jamiah Azhar. Setelah itu beliau sambung peringkat dirasa ulia ataupun magister, master dah ada. Magister. Ada peringkat MA lebih terkenal ataupun Pariato dan juga PhD.
di Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM. UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Di Mesir itu pun jamiah yang terlama dah. Di Malaysia itu pun jamiah yang terlama juga. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti yang terulung di Malaysia. Apa panggil lama-lama oleh kau ke di Malaysia. Dan beliau tamat BA, MA dan juga PhD ni dalam saka pengajian Islam, Islamic Study. Banyak juga ni daripada BA, MA siapa PhD ni habis jurusan pengajian Islam. Mudah-mudahan kata seorang yang berkemahiran dalam pengajian Islam. Hari ni kursi kereta jauh naga lagi dah. Sudah mengajar sana, naca mari sini. Berpote dengan korek kita sini dah. Pihak kami sini banyak-banyak ucap terima kasih kepada Muslim yang sudi meluang masa dan sambung dakwah kami untuk sama-sama kami pada malam ini. Jadi insyaAllah lah apa yang akan sampai oleh beliau pada malam yang berkah ini akan memberi faedah kepada kita, manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat. Dan insyaAllah akan membawa perubahan yang baik. Kita harapkan hijrah tahun ini dan ceramah yang kita akan dengar pada malam ini insyaAllah akan membawa perubahan yang baik kepada kita. Kalaulah kita mari dengar ceramah, dengar kehebatan berlaku dalam hijrah tadi, ambil pengajaran yang berlaku dalam hijrah Rasulullah, tapi kita tak boleh terjemahkan kepada praktikal, main sama sampai praktikan, tak membawa perubahan kepada kita masing-masing. Jadi saja juga lah kita dengar malam ini. Oleh itu apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Doktor pada malam ini kita ambil dengar baik-baik, dengar dah kita perhati dan kita ambil laksana dalam hidup kita. Mudah-mudahan akan membawa perubahan yang baik kepada kita bersama. Hak dulu tak mulai hari ini kita bisa boleh mulai merubahkan sikap kita, perangai kita, keadaan kita dari yang tak baik kepada yang baik, dari yang sudah baik kepada yang lebih baik insyaAllah. Oleh itu saya tak melewatkan masa majlis ceramah agama pada malam ini, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Fadilatul Doktor Muslim Kari dan mempersilakan beliau untuk bersama-sama kita sekitar sejam dengan segala hormatnya. Tafadhal mashkuran wa ma'jura dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ustaz Nasruddin, abang saya ni, abang saya acak kali kita duk berjumpa lagi. Dan yang saya hormati juga ahli jawatan kuasa urus takbir masjid, ayah-ayah, ibu-ibu yang ikut bersama dalam program malam ini, yang saya kasihi dan sayangi adik-adik pelajar, bakal pencetuh ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-samalah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah pilih kita di kalangan orang yang semangat untuk nak menuntut ilmu, semangat untuk kita nak belajar. Allah pilih kita ni bukan biasa kita ni. Allah pilih kita di kalangan orang yang semangat untuk nak menuntut ilmu, kerana Allah nak beri kebaikan bagi kita. Bila sahaja hati kita digerak oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat, rasa nak dengar orang mengajar, rasa nak dengar berita baik, rasa nak dengar orang baca Quran, tanda kata Allah pilih kita di kalangan Allah nak beri kebaikan kepada kita. Karena kata Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah nak beri kebaikan kepada siapa, Allah nak gerak hati dia rasa mudah faham hak agama. Jadi alhamdulillah kita semua ni orang yang Allah pilih nak beri kebaikan.
Baik, alhamdulillah. Benarnya nak panggil ganti diri guna ni, ustaz ko abe ko guna ni. Mudah nak panggil guna ni, ustaz, cikgu, abe ko ikut suka hati tak? Asalnya orang sini juga, orang ni dek jahat ni ya. Tak jauh pun. Orang jalan juga. Lebih mudah lagi nak kenal lagi kok di bawah kaki bukit pak orang tengok nak ulai tu. Bawah tu selalu dah. Setiap tahun tunggu orang isytihar nak puasa nak raya kak, tunggu isytihar dia nak di apa panggil salah wakaf pak orang tengok nak boleh jahat. Bawah tu rumah lah tu. Nah, orang sini ya, tapi diberi amanah tugas di negara. Baik, alhamdulillah adik-adik pelajar semua, syukur alhamdulillah kepada Allah. Allah beri peluang kepada kita untuk belajar. Dan satu lagi nak royak berita baik kepada puak kita. Siapa sahaja yang duduk dalam majlis ilmu, siapa sahaja yang duduk dalam majlis ilmu, Allah sedia jalan mudah bagi dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak syurga? Semua kita nak syurga kan? Tujuan hidup kita akhir kita nak surga, kita nak masuk syurga Allah. Dan Nabi beri tanda, Nabi beri syarat, Nabi beri cara. Siapa yang nak masuk syurga dengan mudah, banyaklah kamu duduk dalam majlis ilmu. Bagaimana Nabi kata, man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia, jakah kaki tubik daripada rumah dia, niat untuk nak belajar, niat untuk nak menuntut ilmu ni adik-adik pelajar ni. Tinggal rumah, tinggal ayah, tinggal mak di rumah, malam-malam teriak menangis, ingat ke mak, ingat ke ayah. Tapi ingat, kalau Allah pilih kita di kalangan orang yang tinggal rumah semata-mata untuk kita nak belajar, tanda kata Allah nak sedia bagi jalan bagi kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita usaha duk sampai hari ni, kita duk jalan-jalan yang Allah sedia jalan mudah bagi kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Sekarang ni kita sambut tahun baru Islam. Tahun berapa dah sekarang ni? Hijrah berapa dah sekarang ni? 1442. Alhamdulillah. Tahun Masihi berapa? Sakarat Masihi 2020. Tahun Buzi putih sakarat 2563. Alhamdulillah. Kita ingat belaka ni puas hati, rasa puas hati gati. Kita ingat belaka, kita tak pilih ingat hak sial dengan hak Masihi ya. Hak Islam pun kita ingat juga. Sebahagian kita tanya tahun Hijri berapa ni? 1300. Ada nak 1300 lagi. Bila tanya berapa tahun hijrah Islam, 1339 rasanya Ustaz. Duk tukar 1400 dah weh. Tapi bila sebut kata berapa tahun Masihi, cepat jawab 2020. Tahun Buzi berapa? 2563, cepat jawab. Tapi bila tanya tahun Islam, kena mikir dulu. Tapi alhamdulillah, usaha ayah-ayah kita, usaha para ustaz kita untuk nak tanam jiwa kita kasih sayang kepada syiar Islam. Setiap tahun sambut tahun baru Islam, kumpul ramai-ramai cerita kisah hijrah Nabi, cerita hasirah Nabi, tengok bagaimana perjuangan Nabi. Tujuannya nak kita tiru cara hidup Nabi, takkan? Bukan kita dengar saja, kita dengar kerana kita nak tiru cara hidup Nabi. Kerana tidak ada cara hidup yang Allah reda kecuali cara hidup Nabi. Baik, sebelum kita nak masuk tajuk, nak tanya dulu, bahasa hodok kecek ni pahera. Tapi kalau suruh berubah pun, suruh tukar pun hot ni juga. Nak tukar tak boleh. Kalau suruh tukar bahasa, tak tolong kecek wi mudah faham sikit. Hot ni juga bahasa pun. Tapi boleh faham nah boleh faham insya-Allah. Baik. Kita sambut tahun baru hijrah Islam. Bila sebut kata hijrah ni, perkataan hijrah tu dia mari di bahasa Arab. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala sebut perkataan hajara dalam Quran sebanyak 31 kali. Perkataan hajara yang memberi arti hijrah, memberi makna hijrah, Tuhan sebut dalam Quran 31 kali. Nak royak kata pentingnya hijrah ni. Dan hijrah bukan mula di zaman Rasulullah.
Ingatlah hijrah bukan mula di zaman Rasulullah yang mana hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Tapi bila kita pergi belajar tengok sirah sejarah, hijrah mula sejak pada manusia pertama yang Allah cipta hatta dia di atas bumi. Nama apa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Hijrah daripada mana? Hijrah daripada syurga pergi ke mana? Pergi jalan. Mari ke sinilah, ke bumi kita. Pertama kali hijrah dalam sejarah peradaban manusia, hijrah Nabi Allah Adam alaihissalam daripada syurga mai ke bumi. Dan bila kita tengok sirah lagi Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah uji dia dengan bah besar tak ke? Bah besar perahu Allah. Hijrah dia, hijrah tak tahu pergi ke mana, air tak tahu bawa dia pergi ke mana. Hijrah juga. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duduk di Babylon, lawan dengan Raja Namrud. Orang ambil dia lepas masuk dalam api, dibakar oleh Raja Zalim. Bila dia selamat, hijrah pergi ke Mesir, hijrah pergi ke Palestin, hijrah pergi ke Mekah. Nampak? Nabi Allah Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun zalim dia, nak bunuh dia, lari, hijrah dia. Nampak? Di zaman Nabi Muhammad kita pun sama. Semua para nabi dulu pernah tunjuk cara hijrah masing-masing. Tapi satu hikmah yang kita boleh perhati baik-baik. Kata Allah dalam Quran, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah." Barang siapa yang hijrah kerana Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah. Di sana ada keuntungan, di sana ada kejayaan duk tunggu. Tapi dengan syarat kena hijrah di jalan Allah. Dan kita ni sekarang ni umur berapa kita ni? 17, 15, 14, tak ke? Pernah khabar tak diri kita kata kita telah hijrah? Kita khabar, rasa tak kata kita pernah telah hijrah? Sebelum kita nak beranak, kita duduk mana dulu? Dalam rahim ibu. Ibu kita beranak kita hijrah tu, baik mari tengok dunia Allah luah. Hijrah lah tu. Nanti kita mati gimana? Gi di alam barzakh, alam kubur. Hijrah orang bawa kita gi ke kubur. Hijrah. Habis masa alam kubur, Israfil tiup sunai kali yang kedua, bangkit pula kita di mana? Di pada mahsyar. Hijrah kita pergi kepada mahsyar. Artinya manusia, semua makhluk ciptaan Allah yang hidup di atas bumi ini kena hijrah. Tapi dengan kena ingat, hijrah bukan hijrah kotoruk, tapi hijrah kena wikomolat. Hijrah bukanlah kotoruk, tapi hijrah kena wikomolat. Ustaz nak akid contoh. Orang dia kalau tak say hijrah, gapo nak jadi? Masa ustaz muda dulu, lah ni pun duk muda lagi. 20 tahun dulu. Ni masa kau start umur fak kita ni. 20 tahun dah. Masa start dulu dia biasa ada satu jihad terosak. Allah masyhur, semua orang kena ada nama terosak. Nokia. Rung ustaz-ustaz kita deh. Rung ustaz kita deh. Tapi tanya adik-adik sekarang ni, Nokia kenal tak? Guano Nokia. Gapo guna Nokia ni? Satu masa dulu, zaman ustaz dulu, kalau orang nak beli terosak, Nokia ni nombor satu dah. Tapi di hari ni bila sebut Nokia untuk adik-adik pelajar baru ni, rurung kita tak kenal guano Nokia. Nampak tak? Kerana apa? Kerana dia tutup tak sehijrah mengikut masa. Kemajuan masuk mari, kemajuan bawa dia ke depan, tapi dia katuk telinga, katuk mata, tak sehijrah turut kemajuan. Akhirnya orang belakang tak kenal dah dia. Mapuh brand ni Nokia, mapuh tak kenal, lipat tika, gulung tika dia panggil. Motorola, Nokia. Kerana apa? Dia tak sanggup untuk nak berubah jadi Android dalam terosak dia. Akhirnya mapuh brand ni. Timuh orang baru pula ke apa? iPhone lah, Samsung lah. Kerana dia cuba fikir mengikut kemajuan masa. Tak itu kan? Ni nak bawa lagi penghijrah manusia. Nak goyak bagaimana manusia kalau hijrah. Hijrah dia kena kau naik, bukan hijrah dia kau turun. Ingat nak?
Orang yang berjaya dalam hidup dia hijrah, kau naik. Bukanlah hijrah, kau turun. Dalam wongkan bola. Dalam wongkan bola. Adik-adik pelajar ni minat bola. Bila sebut kata Kylian Mbappe, kenal tak? Kenal tak? Tahu tak ya, tahu. Kenal Rasulullah ya. Oh hebat. Tapi nak bawa malam ni Kylian Mbappe, pemain harga paling mahal nombor 1 dunia. Tadi ustaz, nak mari tadi cuba cari dalam Google. Pemain bola yang paling mahal nombor 1 naik dia. Kylian Mbappe. Dulu dia duk main di Monaco, kemudian dia pindah mari di PFC. Kylian Mbappe, harga penghijrahan dia, ada harga juga penghijrahan dia. Pindah daripada satu pasukan bola pergi ke satu tim. Dari satu tim pergi ke satu tim. Harga penghijrahan dia. Artinya kalau orang nak beli dia lepas pada ni, harga tubuh dia kena bayar kepada PFC 252 juta euro. Kuana euro ke apa euro? 252 juta euro, bukan 250 juta, bukanlah 252 kop. 252 juta euro. Tak nampak? Tak tahu jumlah banyak mana. Nak royak akah jumlah duit share. Orang ya, kalau nak beli dia, nah, harga 9.260 juta. 9.260 juta kop kalau nak beli dia. Redam 6 22.000, boleh beli dia 3 orang. 22.450 juta kapas selai. Beli dia 3 orang. Beli Messi, Cristiano Ronaldo, beli Mbappe. 3 orang boleh beli ni. Lepas tu ustaz, guana ni jumlah dia mahal 9.260 juta kop. Ustaz cuba kira tadi. Harga peluh dia. Hunga. Harga lari dia tu seminggu 325 pound. 325,000 pound. Jatuh duit sia 12 juta 39,739 60 neste. Oh, siapa ke ste? Kira. Seminggu. Gaji dia seminggu 12 juta. Ni, hunga pagi-pagi, peluh. Bela-bela nak makan nasi khabu. Hunga. Duit gaji masuk seminggu 12 juta. Kira lagi, kalau setiap harinya mana? 1.7 juta. Sehari-hari duit masuk dalam banci dia 1.719,962 71 stek. 1.7 juta sehari. Kerja penama weh. Kerja penama. Kalau orang nak beli kan, kena bayarlah harga tu. Dan nombor 2, waktu dia bukan orang Islam. Kecek guana pula bukan orang Islam. Kita ambil contoh orang Islam. Siapa? Muhammad Salah. Tak kan? Kenal tak ni? Dok main bola mana Salah ni? Ustaz Salah. Waktu Ustaz hak ni Muhammad Salah ni. Dok main bola mana? Liverpool. Kenal hak kita. Harga kalau orang nak beli, harga kalau orang nak beli tubuh dia 216 juta euro. Jatuh duit share 8.113 juta. Kalau orang nak beli dia. Dan seminggu dia duk makan gaji seminggu 7 juta pak. Hari-hari duit gaji masuk dalam banci dia 1.058.000. Setiap je 44.000 setiap je. Pas setiap minit kira sendiri. Salah orang Islam kita. Chelsea beli dia. Roma penyia dia.
Akhirnya Liverpool beli daripada Chelsea. Dan hari ni harga dia naik sehingga 219 juta euro. Orang nak beli, sanggup bayar, boleh beli dia. Nak cerita katakan hijrah membawa perubahan. Hijrah membawa perubahan. Kalau kita duduk tepat, kalau dia mai di tempat dia, rumah dia di Mesir, tak gimana, harga tak naik. Tapi bila dia hijrah, orang kenal, dunia luar kenal, hijrah, mula orang kenal dia, harga dia pun kau naik. Banyak mana, mahal atau mana pun, tapi orang nak kerana kualiti, kunapap ada pada dia, orang jom beli dengan harga mahal. Ini kita panggil erti hijrah yang membawa kepada kita menjadi orang yang lebih berjaya. Nah, kalau hijrah kau teruk, tak ada. Hijrah, pindah, tinggal kampung, tinggal mak, tinggal ayah, tapi kau teruk. Kau teruk, duk menyuri bagi orang, duk minum benda mabuk, isak dadah, kau teruk. Kau tu bukan panggil hijrah. Arti hijrah kena berubah cara hidup, usaha menjadi orang yang lebih baik. Boleh nah? Baik. Bila kita tengok di hari ini, Masya Allah, banyak orang duk kecek pasal hak hijrah. Dan hijrah bukanlah semata-mata pindah daripada satu tempat pergi di satu tempat. Jangan salah faham. Sebut kata hijrah bukanlah artinya pindah di sini pergi ke sini. Dah, itu sebahagiannya. Suaneng. Tapi hijrah benarnya ialah lain pada kita tinggal tempat. Kita kena berhenti dan tinggal. Berhenti dan tinggal, apa maksud berhenti dan tinggal? Berhenti dan tinggal benar-benar jahat hak kita biasa buat. Benar-benar hak tak pakar hak kita biasa buat. Masa kita hak kita duk tahap peri hari-hari tu, semua tu kita berhenti. Cara hidup kita, wah hidup kata korang, kita berhenti. Makannya kita hak tak faedah, kita berhenti. Mata kita duk tengok benda maksiat, kita berhenti. Mulut kita duk kecek benda maksiat, duk mengepak kata korang, kita berhenti. Tangan kita bahaya curi, kita berhenti. Itu juga termasuk pada kata arti hijrah. Ingatlah, hijrah bukanlah pindah kampung kita pergi di kampung lain. Itu sebahagiannya. Tapi benarnya ada lagi arti hijrah, ialah berhenti segala benda yang jahat, berhenti segala benda yang tak baik, dan berubah cara hidup kita menjadi orang yang baik. Ustaz nak royak satu kisah. Bukanlah satu kisah, benda ni berlaku dengan ustaz sendiri. Pengalaman ustaz sendiri. Masa ustaz duk ngaji Malay dulu. Masa tu kita duk ngaji, kita duk kerja belah-belah. Ngaji adik, kerja adik. Tengah hari ngaji, malam kerja. Kerja ke apa ustaz? Ikut orang suruh pergi ngajar mana kita pergi. Ikut orang suruh pergi ngajar mana kita pergi. Sehingga satu masa kita tulis, kita keluarga, ada anak ada bini, tak kerja nak makan ke apa? Kita duduk di rumah, kita tulis dalam kertas, aku nama sekian, habis belajar di sini, kebolehan aku 1, 2, 3. Kuam tanat, gapo atik tulis. Tai ekasan, satu keping, naik mutu, masuk di tengah lorong, gebuh dalam kotak preseni setiap rumah. Kalau ada orang duk cari guru, buka kertas tu, tengok nombor telefon, tu mai kita. Masa tu, masa duk Malay dulu, bubuk kita dengan orang Indonesia, ustaz. Bubuk dengan orang Indonesia. Satu hari ada orang telefon. Ada orang telefon yang katakan, ustaz, tolong main ngajar rumah boleh? Oh, masa tu nak cari duit kan. Tak tolak dah. Mata. Mari dia ikut apa mata. Ustaz main ngajar rumah boleh? Boleh. Sanggup. Dia pun goyak alamat dia sikit-sikit. Kita pun pergi di rumah dia. Allah, siapa di rumah dia? Siapa di rumah dia, kita diri depan rumah dia. Ada kelangwan campik duk suruh di depan muka kita. Dia duduk dalam, dia tekan remote, pitu remote. Oh. Kereta 2-3 T duk cak lemah, kereta mewah, kereta mahal-mahal tu. Allah, kena rumah aku hari ni. Kena aku hari ni. Ngajar sekali pada duk seminggu. Boleh makan seminggu ngajar sekali. Dalam hati kita, oh, alhamdulillah. Masuk duduk dalam rumah dia. Tanyalah, mana siapa suruh ngajar siapa ni?
Mana kahwin anak ah? Dia kata, "Dok ustaz, ngajar dia diri." Bukan ngajar anak dia. Ngajar dia sendiri. Ustaz tanya, "Lah ni umur berapa?" Masa tu umur dia 58. Umur 58. Ingat nah, sekali lagi saya ulang, 58. Mangak nak ngaji. Tak apa, nak ngaji tak apa. Kita ambil Quran, bawa Quran sama mari tak. Mana Quran? Dia kata, "Rumah saya tak ada Quran, ustaz." Allah. Dalam rumah tak ada Quran. Suruh kita pergi ngajar Quran. Dalam rumah suti Quran tak ada. Tak apa. Ambil hak ni dulu. Gini lah, mula hari mula kita ngaji ni, baca Fatihah dulu, baca Fatihah. Buka, nak baca guana ustaz. Tak biasa baca. Umur berapa? 58. Tak boleh baca Fatihah. Dalam hati ustaz, Allah, tak payah ni hidup mana selama ni. Dalam hati ustaz, hidup mana, duduk bel mana ni, 58 tak boleh baca Fatihah, pamaya guano. Dalam hati dah, tak boleh kata. Dalam hati. Tak apa. Dia kalau mangat nak ngaji tak apa. Kita buat syarat gini. Esok ke ni pergi belilah Quran mana-mana pun, pas kita mula ngaji. Tak boleh baca hak besar, kena baca hak qiraati, hak nebuah, hak kecil, hak halus tu. Dia beli hak halus tu neutik. Kita ulang lagi ngajar rumah dia setiap hari Senin, hari Rabu. Dia ingat lagi lepas ngorek. Macam ni lah, sejak lepas ngorek. Hari Senin, hari Rabu nak mutu pergi cok rumah dia masuk ngajar. Dalam rumah dia bui sapu kita klik. Macam tu lah. Hari-hari Senin Rabu. Juruhnya saya ni tak biasa tanya nama gapo dia. Juruh. Bukan kena tak gamak. Duk panggil dia tuan, orang kaya. Kereta ni hari-hari silih BM Mercedes Porsche biasa main. Dalam kepala kita Datuk Ning ni mesti kerja nego kereta. Hari-hari tukar kereta dia. Allah, kereta bukan kereta biasa, kita tak kereta mewah. Kereta harga mahal. Dalam kepala kita Datuk Ning kaya sebab nego kereta ni. Hari-hari tukar kereta. Kita duk ngajar dia sampai setahun. Umur dia berapa dah? 59 dah lah. Naik dah ni setahun. Dah kan? Umur dia 59. Mula boleh baca, mula boleh sakut, boleh baca hak kalimah-kalimah hak sakut tu. Dah hak sambung sakut tu boleh baca dah, kenal huruf dah. Gini kita tukar. Ambil Quran besar pula mari. Allah mangat dia, masya-Allah. Baca Fatihah mula boleh baca Fatihah. Umur 59. Tak apa, mangat, masya-Allah. Masa tu tak tahu lagi, tak kenal lagi gapo dia nama dia ni. Tak kenal. Tak tanya juruhnya kita. Mengajar. Jatuh satu hari dia kata, "Ustaz, rasa nak pergi buat umrah ni. Boleh tak ustaz ngajar kuat sikit lagi, dia boleh baca diri dia." Kita kata tak apa, boleh kuat tapi kena ngajar hari-hari. Aduh kita. Sebab apa? Kita nak duit lah. Dulu 2 hari minggu tak cukup makan. Gini lah kita ngaji hari-hari. Hari-hari tak apa ustaz, mula lepas sah. Hari-hari mai ulang ngaji, dia ngajar rumah dia. Hari-hari. Sehingga dia boleh baca sampai tengah Quran. Setahun dia, setengah dah Quran baca dia. Kita laki-laki ni dengar dia baca mulai nak pelacak, nak pasal, kemudian dia pergi umrah. Kelip mari dia kata, "Ustaz, saya baca Quran depan Kaabah. Saya baca Quran hak ustaz ajar depan Kaabah." Masya-Allah, dengan bini dia pergi. Boleh dak ustaz dak cadai akhir tahun ni nak pergi buat haji pula. Akhir tahun ni nak pergi buat haji ustaz ajar saya lah mana. Saya dah habis ngaji belum saya pergi buat haji. Ajar saya saya dah khatam Quran belum saya pergi buat haji. Masuk tahun yang kedua lah. Kebetulan Allah nak tunjuk saya. Allah nak beri saya kenal dia lebih pada ni lagi. Saya duk ngaji ke? Di ngaji sekolah saya tu dia ada surat suruh saya cari siapa-siapa orang Malaysia jamin.
Ya ada satu surat kesan suruh orang Malay mari jamin ngaji kita. Saya tahu nak cari siapa, tu dia. Tuan, boleh tak jamin ngaji saya? Boleh. Mari. Kita janji lepas sah. Ingat hari itu lepas sah pergi rumah dia. Jamin ke apa ni? Kita kata ni, hang ngaji saya ni. Dia suruh cari orang Malay jamin. Kerana kita bukan orang Malaysia kan. Nak pergi duduk tempat demo kena ada orang Malay jamin. Boleh. Ya ambil beg dia sebaik mari. Kotak 4 segi, letak. Dalam tu ada mohon cop stamp. Patap dia panggil apa? Patap tra tak? Trayang. Penuh dalam beg tu. Dia pun cari. Jumpa nama dia. Di atas kertas kita. Masa tu kita mula kenal nama dia. Kat 2 tahun duduk ngajar tak kenal nama. Hari tu Allah nak tunjuk saya, Allah nak beri saya kenal dia. Saya pun kena tengok. Nama dia Datuk Haris Wong bin Abdullah. Kita tengok nama mula-mula sekali Allah, bulu roma kita diri nyaceh. Kali gua mana ustaz? Datuk Haris Wong bin Abdullah. Nama kalau Wong ni orang Cina, bin Abdullah ni orang Mak Allah. Rupa-rupanya selama ni aku duk ngajar orang Mak Allah Cina masuk Islam. Patut 58 tak boleh baca Fatihah pun. 58 baru kena alih bota. 2 tahun mengajar semangat khatam Quran habis 30 juz. Mak Allah ni kita orang hok kenal Quran ya budak lagi learning tua 70 nak baca Quran malu cucu takut sebut tak kena. Kita Allah, saya tengok nama dia, Masya Allah, rupa-rupa dia Mak Allah. Lepas pada tu tak apa tuan, saya nak ajar tuan lebih pasal pada ni lagi. Mangat kita, ya pun mangat, Masya Allah, mangat sama. Tapi duit kena jalan lah, kena jalan lah. Dia tu mumah kita. Tak apa. Lepas tu di bawah tu lagi, pelik selaginya di bawah tu nama dia tu Datuk Haris Wong bin Abdullah. Bawah tu taneng dia Timbalan Pengarah Polis Bukit Aman bahagian nikotik pencegah dadah. Allah. Kalau terjemah bahasa kita gak rongpu bancakan tamruat hengcat dok bakoro bahagia papram ya septit jawatan dia tu. Duk Bukit Aman okay? Kalau Malaysia kenal sebut Bukit Aman ni paling besar jawatan ni. Selama ni aku duk mengajar ni, orang juga duk papram ya septit. Sabit kereta dia duk tukar hari-hari kerana keselamatan dia. Orang duk boleh nak cari dia bila-bila masa. Lalu tu dia kena tukar kereta. Dak itu kan fok hot duk nego yaba kan. Cari peluang nak bedil dia, nak bunuh dia. Terpaksa dia kena tukar kereta. Rupa-rupa kereta tu bukan hot dia setiap hot orang belakang duk gila gimana. Allahu Akbar. Ni mangat kita rupa-rupanya Tuhan lah tak kedai aku ngajar Mak Allah umur 58 59 ni puluh khatam Quran pergi buat haji di Mekah. Lepas pada tu kita pun putus hubungan, habis dia pun habis khatam Quran kan tak sel lah kita. Kelik pergi nak gimana belah dengan betul lah. Saya pun habis ngaji kelik mai duduk rumah. Dia khatam Quran dia pun duk ngajar kerja apa saya tu dah hafalkan dia puluh pecang. Saya duk kerja nara 2 tahun. Bini dia telefon mari, Ustaz, Datuk dah mati. Datuk mati dah Ustaz, mati dalam bulan puasa. Umur 61, Allah. 58 tahun tak kenal apa dia Islam. Tak kenal Tuhan, tak kenal Rasulullah, tak kenal Muhammad. Tapi hidup 3 tahun akhir kenal Tuhan. Boleh ucap syahadah, boleh sebut syahadah, kenal Rasulullah. Ingat nah, Allah tak kira kata kita beranak dalam keluarga mana, tapi Allah kira akhir hayat kita mati dalam keadaan mana. Kita beranak dalam keluarga mana Allah tak kira nah, Allah tak kira. Tapi Allah kira akhir nyawa nak tubik di tubuh kita tu, kita duduk dalam keadaan mana, maksiat ke duk buat amalan yang baik.
Bime takut dah main FIFA. Oh Allah mas setok mati. Dalam keadaan FIFA duk tangan. Tapi sini tak ada main kan. Ada goyak ni tempat lain. Sini tak ada. Ada. Laki tak ada. Ustaz nak tanya, Fak kita tahu ke? Kata kita nak mati gua mana? Ada nombor telefon Malikul Maut lah. Siapa dalam ramai-ramai ada botol rosak Malikul Maut? Saya Ustaz, saya ada nombor dia. Kalau you nak mari ambil nyawa saya, call dulu, aku tak ada lagi. Siapa ada macam ni? Tak ada. Kita tak ada kenal seorang habuk. Fak kita tak pernah kenal Malikul Maut. Dan kita tak tahu umur kita Allah nak ambil bila. Hari ni pun belum tentu lagi. Tak kan? Tapi ingat, Allah tak kira kita nak beranak mari dalam keadaan mana, tapi Allah kira akhir hayat kita tu kita mati dalam keadaan mana. Lepas tu Ustaz nak buat guana. Kalau kita nak buat guana Ustaz, kita tak boleh pilih kata kita nak mati guana. Ada kaedah dia. Kalau kita nak matilah mana, hidup macam tu sepanjang umur kita. Itu kaedah. Kita tak tahu kata kita nak mati guana. Tak ke? Kaedah dia ada. Kalau kita nak mati baik mana, kita hidup hari-hari supaya dengan hak kita nak mati. Contoh, hari ni ada orang takak video, orang duk bel, Allah suara sedap bel, suara bel, Allah sedap takau dia. Tengah duk bel, hayya 'alas solah, mati dia. Allah, mati baik. Mati tekah duk bel. Kita nak tak mati betul? Nak, besok berak. Allah mati kau duk bel, duk lau panggil nama Allah ni. Allahu Akbar. Malaikat ambil nyawa dia, gebah tung. Nak tak mati betul? Bel acak-acak kali sikit. Lepas pada ni gimana mana bel. Turun tangan bel, masuk dalam sekolah bel. Ngaji pun bel. Guana Ustaz atau nak mati dalam keadaan bel kena bel. Tak siapa takut tu. Tapi nak royak kaedah dia ada. Kalau kita nak mati baik mana, hidup macam tu sepanjang umur kita. Kita tengok makcik tua ada baca Quran, baca Quran, Allah ambil nyawa dia, Allah sujud turun atas Quran. Bisa tengok tak? Orang duk buku ramai kan, Allah sujud, mati duk peluk Quran, cik rapat Quran. Comel tak mati begitu? Comel, nak tak? Baca Quran lagi. Kita nak kita mati dalam keadaan tangan duk pegang Quran, Allah peluk Quran, biasa baca Quran kedak. Akhir sekali pegang Quran bila? Ingat saya 2 tahun lepas. Allah lama dah. Tak tu kan? Kita tengok orang mati, tangan duk pegang wasbah, ngatik subhanallah, subhanallah, mati, Allah tangan pegang cik wasbah. Orang nak buka tangan tak boleh, kena guting tali wasbah tu. Nak duk tebik wasbah tangan dia kecekok, mati Tangan duk pegang wasbah duk ngatik. Allah mati tengah duk zikir, masya-Allah. Nak tak? Zikir tak? Kaedah. Kita nak mati baik mana? Hari-hari kita duk macam amalan hak kita nak mati. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Nah, insyaAllah. Masa tu hari sama 24 jam sehari. We ke ustaz sama, we ke pada hak kita sama, tapi hak kita bezanya kita berihan masa tu tak samalah. Setengah orang boleh berjaya dalam hidup dia umur 30, setengah orang umur 40, setengah orang umur 50. Tak sama berjaya ni. Kadang-kadang dia menghargai masa tak serupa. Dia menghargai masa tak serupa. Sabit tu bila tu hari masa pada kita, Allah saya di hari ni, ustaz hari ni. Hari ni ada rumah tangga, keluarga, ada bini, ada anak, ada ayah, ada mak, ada tok tua, ada belakang lagi. Tapi bila kita duk hari-hari ni, masa kita 24 jam kena bagi. Allah, we ke bini lagi, we ke anak lagi, bagi-bagi harta sekolah. Tengah hari kerja lagi, we ke pelajar. Minggu sekali ulai kelik rumah, we ke orang tua lagi. Kelik ke rumah orang tua, ulai rumah tok tua, ulai lagi.
Masa kita kena duk bagi ikut orang lain. Kira, mana masa hakku? Mana masa hak aku? Hak aku untuk aku diri mananya? Rupa-rupanya ni lepas mari lama tu. Kau hak kita ni, kau saya besar hak kita ni. Allah, masa ni hak kita semua lah ni. Tak kena wipia ni. Hak kita semua. Masa kita sekarang ni lala ni duk jadi pelajar ni. Umur 16, 17 ni hak kita ni. Masa tak kena mikir banyak, bini tak ada lagi. Kau ada bini dah? Anak tak ada lagi. Kita ada mak ayah kita hantar mu tak sedap mikir banyak tak apa. Naknya mana aku hantar duit ngaji ya famu. Mak kita besar. Allah, bila masa kita hari ni Allah pada kita ni untuk mengaji lah. Ni bila besar mari macam ustaz, Allah nak cari masa nak belajar untuk kita tak ada masa sebab kena ke anak, kena ke bini. Rasa nak klik muda semula. Boleh tak? Boleh lah. Sebab tu kita hari ni duduk di masa sekarang ni, jangan lepas peluang ni. Jangan lepas okat hot ni. Boleh nah? Baik, kemudian bila kita kecek hijrah. Kita dah kecek ni pasal hijrah. Nak berubah cara hidup. Tadi tak ayah tua lah. Nama apa? Datuk Wong. Masya-Allah. Klik sekali lagi puas hati saya. Ada orang dengar aku duk kecek tadi weh. Datuk Wong. Kau ada kena waris dengan kita? Tak ada lah. Datuk Wong. Ingat, saya cerita hari dia bukan nak hina dia, tapi satu pengajaran. Allah, gimana mana saya royak hal ni. Pengajaran besar. Kita nampak kata arti hijrah. Kita nampak kata arti hijrah. Dan pernah berlaku satu cerita, satu kisah benar-benar berlaku ni. Kita tak tahu kata kita nak akhir hayat kita guana. Kita tak boleh tahu kan? Kita tak tahu. Ada satu cerita berlaku di negara Arab. Orang Kristian duduk di tengah-tengah orang Islam. Orang Kristian duduk di tengah masyarakat orang Islam. Dia tu benci sangat kepada Islam. Dia duduk di tengah masyarakat, ramainya orang Islam, tapi dia bukan Islam, dia orang Kristian. Benci dia, tak boleh tengok Islam. Katanya cerita itu setiap hari Jumaat dia tahu kata orang Islam berhimpun maya Jumaat di masjid. Dia tahu. Dia ambil tahrik lepar tangga masjid. Orang Kristian ni. Dia ambil tahrik lepar pergi di atas tangga masjid. Hinanya. Orang Islam tak tahu nak buat guana. Nah, kerana dia orang bukan Islam kan, kerana dia orang Kristian. Tak apa. Kita jaga hak kita ya. Hari-hari setiap maat tahu kata orang Islam nak berhimpun, dia punga lepar. Satu hari anak tina dia masuk Islam. Anak tina dia masuk Islam, dia rasa kau nak murih, kau nak marah. Kata ceritanya dia ambil bakal menatam apa, lepar masuk dalam masjid. Nak murih kerana anak dia masuk Islam. Allah duduk dalam keadaan dia hina kepada Islam. Jatuh satu hari Jumaat, dia mari di depan tangga masjid. Dia panggil Tok Imam. Tubik Ustaz. Tok Imam dengar suara kecil. Oh, Datuk ni main buat apa pula ni? Dengar suara kecil. Mana ada apa? Mari Ustaz, tubik mari Ustaz. Nak royak apa sikit ni, nak tanya apa ni? Tok Imam pun tubik mari jumpa dengan dia di tangga masjid. Mana ada apa? Aku nak masuk Islam. Tok Imam dengar orang Kristian yang duk lepas tahrik hari-hari masuk dalam masjid, tiba-tiba dia kata dia nak masuk Islam. Start. Nanti aku nak panggil orang lain. Wi pakat dengar ramai-ramai. Kata mu nak masuk Islam. Nanti aku sore nama ke aku ni jadi penimpengan Quran. Nanti start. Panggil orang mari. Ramai mari dia kata dia nak masuk Islam. Tolong ajar dia mengucap. Tok Imam pun mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah mengucap. Dia tanya, "Ya sekarang ni jadi apa ni?" Dia tanya Tok Imam kata mu ni dah Islam. Dah ya sekarang ni jadi apa ni? Tok Imam sekali lagi, mu ni Islam. 3 kali, tak yakin. Saya ni apa sekarang ni? Mu Islam. Akhirnya dia klik. Hari Jumaat belum maaf.
naik duk tomoh dia. Naik duk tomoh dia, hari-hari anak tina dia tadi tengah hari masak lauk, akik ide serve ke ayah dia. Hak Islam tak ada masuk Islam tu. Hari-hari masak, akik ide ke ayah dia. Hari-hari akik ide ke ayah dia. Jatuh hari Jumaat, masak, nak akik ide ke ayah dia, panggil ayah dia, tak nyau, senyap, naik tomoh, kosek, gerak ayah dia, kerah mati. Anak dia tengok ayah dia mati, nak goyak ke orang, malu. Kerana anak dia tak tahu lagi, kata ayah dia baru yang mengucap tadi. Nak goyak ke orang, malu, kerana hinanya ayah dia ni. Nak goyak tu email tak berani. Senyap. Saya tengok orang maya pos dah pas jak dia tak nak buat guna. Akhirnya dia pergi goyak juga kepada email. Dia kata email, ayah dia mati. Orang masjid kejuh bis dia masjid. Tadi ayah mau main minta suruh mengajar mengucap tangga tu. Tadi tengok tuan-tuan. Allah selama hidup dia tak kenal Islam, tapi bila Allah kehendak hati dia di akhir hidup dia nak kenal Islam, kena mati. Betul kata Nabi dalam hadis. Nabi kata akhir zaman ada di kalangan ummahku sepanjang hidup dia buat amalan ahli neraka. Selama umur hidup dia buat amalan ahli neraka, sejak dah dia nak mati, Allah balik hati dia buat amalan ahli syurga, boleh masuk syurga dia. Dan Nabi kata lagi, ada juga di kalangan ummahku akhir zaman sepanjang umur hidup dia buat amalan ahli syurga, tapi bila nak mati buat amalan ahli neraka, mati dia masuk neraka. Waliyahzubillah. Sabit tu kena jaga iman kita. Mau sekolah ustaz ajar kita sokmo, akhir semaya kita kena baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekolah ya tadika lagi doa ajar doa ni supaya Allah betul ke hati kita, tetap ke hati kita sentiasa duduk dalam keadaan iman siapa bila. Sekarang ni iman, kerja sikit lagi pun iman, nak mati sikit lagi pun iman. Boleh nah? InsyaAllah baik, nak nasihat sikit lagi tambah kepada ayah-ayah, ibu-ibu, orang tua mari amal-amal dalam masjid ni. Tadi kita dah kacik Datuk Wong umur 59 mula baca Quran. Kita dah hari ni alhamdulillah kita sebut dia fasih. Kita sebut makhraj kena dengan huruf alhamdulillah fasih. Tapi ada sebahagian kita yang bila nak pegang Quran rasa lemah mangat. Umur 60, umur 70 nak pegang Quran lemah mangat ada. Kerana apa? Masa muda dia dulu sibuk dengan kerja. Masa muda dia dulu duk cari duit. Sipai duit taruh untuk nak makan kau tua. Tapi bila tua, duit pun ada, makan pun sempurna molek, tapi bila nak baca Quran tak boleh nak baca pula kerana tak biasa ngaji. Nak goyak berita baik, jangan lemah mangat. Hak tua-tua jangan lemah mangat. Kalau kita nak ngaji, hati wi sapa dulu, hati wi mari dulu. Seperti dengan Datuk tadi ya. Hati mari som tak kira. Orang nak kata apa ikut. Yang penting hati kena mari dulu. Dan Nabi biasa royak kepada Siti Aisyah, Al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil bararah wallazina yaqra'una al-Quran wa yatata'ata fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran. Nabi kata ada dua golongan. Yang pertama orang yang baca Quran dengan mahir. Mahir ni dengan fasih. Sebut tay pun kena, baca betul dengan makhraj, baca pun sedap, fasih, masya-Allah. Sepanjang hidup dia sentiasa mulianya dia. Dia bersama dengan para malaikat, mulia dia. Tapi bagi orang yang tak fasih bacaannya, wa yata'ta fihi, umur ke banyak, tak biasa ngaji, tapi nak baca nak sebut takut malu cucu. Tapi nak ngaji juga. Nabi kata golongan ni orang yang tak fasih baca ni Allah beri dah 2 pahala bagi dia.
Satu pahala dia sebut, tak pasal pun sebut juga. Yang kedua pahala dia usaha. Boleh dah dua pahala. Bila kita dengar ganjaran yang Nabi nak beri kepada orang yang baca Quran, masya-Allah, mula ada mangat kita. Kita baca Quran tak serupa dengan sahabat. Kita ada cerita ni pasal hijrah ni. Nak berubah cara pasang hidup kita. Sebahagian kita baca Quran hari-hari, Allah biasa-biasa je. Baca tak baca serupa. Tapi nak cerita bezanya cara baca Quran kita dengan cara hak sahabat zaman dulu baca. Seorang sahabat yang jarang kita kenal nama dia Muawiyah Al-Muzani. Biasa dengar nama ni? Jarang. Kalau kita biasa dengar Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, hak tu hari-hari ustaz ada sebut kan. Kenal ni, kenal ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kenal. Muawiyah Al-Muzani tak kenal ustaz. Malam ni mula kenal. Muawiyah Al-Muzani seorang sahabat Ansar. Dia mati. Malaikat Jibril pergi goyak ke Nabi. Kata sahabat mati. Pergi urus mayat dia. Nabi sipai pergi sapa ke rumah dia. Nabi tengok Allah, malaikat turun mari memayungi mayat dia. Malaikat ke ada sayap. Buka sayap memayungi mayat-mayat dia. 70,000 malaikat diketuai. Wana ya Jibril diri. Nabi tengok Nabi hari, apa dia ni? Siapa Muawiyah ni? Gapo amalan dia? Guana dia mati ni malaikat turun mari beri rahmat. Banyak tahun ni lalu. Jibril kata sesungguhnya dia ni seorang sahabat biasa ya dia. Tapi hari-hari dia. Amalan ni amalan. Hari-hari dia berjalan dia, duduk dia, menyatak dia, baring dia. Sepanjang umur hidup dia hari-hari. Mulut dia tak biasa berhenti baca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah apa ni? Surah qul huwallah. Surah apa ni? Surah Ikhlas. Yang kata surah qul huwallah. Tak ada surah qul huwallah. Surah Ikhlas. Ingatlah. Ingat. Tapi kerana kita baca tak serupa dengan sahabat baca. Sahabat dia terima satu ayat, satu surah, dia amal tu. Gimana-mana nak sebut tu. Gi kau tu sebut, kau ni sebut, ikut nak buat apa, sebut. Sehingga dia mati, malaikat turun memayungi mayat dia. Allah. Kita boleh baca Quran dan kita kenal surah Ikhlas. Kita ingat surah Ikhlas. Mudah ingat, ada beberapa ayat. Tapi kenapa kita tak boleh amal? Kerana kita pelekeh Quran. Dengar baik-baik. Kenapa kita tak boleh amal? Sahabat boleh amal, sahabat boleh baca dan nampak bukti orang baca. Kerana kita nilai peraman Quran tak serupa dengan sahabat peraman. Cuba tengok Quran kita ada berapa bitik tai cicak atas kulit dia. Pasti tengok molek. Kita letak lama lajak cicak nak tolong baca wi. Kita dah letak atas rak ponok kita tu. Allah lama cicak tolong nak baca wi. Bukan baca saja dah berak atas tu atik. Ni. Karena kita tak nilai dia, tak wi kunka pada dia. Sahabat walaupun dia terima satu surah, tapi dia faham kata itu bukan kalam manusia. Bukanlah bahasa Nabi, itu bahasa Tuhan. Bila dia kenal kata itu bahasa Tuhan, Allah mulia dia ra'i Quran, Allah baca surah qul huwallah, sehingga bila dia mati malaikat turun mari payung dia. Usaid ibn Hudair, sahabat Ansar, nak malam baca Quran, bangun nak maya subuh kan, belum maya subuh bangun maya sunat tahajud baca Quran. Satu hari dia baca Quran, perhati kuda tepi rumah dia tu lompat. Dia baca Quran, kuda lompat, dia berhenti, kuda pun berhenti. Dia baca lagi, kuda melompat, dia berhenti, kuda pun berhenti. Baca lagi, kuda melompat, dia berhenti, kuda berhenti. Dia lengok naik, ada cahaya turun mari daripada langit. Cahaya turun mari.
Waktu subuh dia pergi maya di masjid, jumpa dengan Rasulullah. Tanya Nabi, "Ya Rasulullah, gapo tadi?" Dia baca, kuda melompat. Dia berhenti, kuda berhenti. Dia lengok naik, ada cahaya turun mari daripada langit. Apa maksud tu? Rasulullah katakan, kuda dengar, perhati dengar baca Quran mu. Dan tadi Nabi kata, kalau mung tak berhenti baca Quran, penduduk Madinah semua akan tengok malaikat turun mari dengar mu baca. Allah. Cahaya yang turun mari tu cahaya malaikat turun mari dengar baca dia. Cuba kita baca kucing buat mana? Baca depan kucing top senang guna. Ni. Sahabat baca, Allah kuda dengar. Setelah lagi kita klik cahaya kucing, igat kucing sekor, tamak dia di dinding, di tiar tu. Dengar baca aku, mu dengar. Ku. Kita baca, tengok kata kucing nak dengar kita baca ke tak? Kerana sahabat dia baca, dia bukan sekadar baca dengan mulut, dia baca mari daripada hati. Dia faham kata ayat tu bukan Nabi yang buat. Ayat tu Tuhan Allah hantar ke Nabi, dia faham. Habis tu kita dah hari ni sebagai pelajar, gunalah peluang ni, pegang Quran, tak boleh baca lagi, pegang dulu, saing dengan dia dulu. Nampak tak? Saing dengan dia dulu, berubah cara hidup kita. Kita dah kacik hari hijrah. Nah, kita dah kacik hari hijrah. Hari ni mula-mula sekali semangat hijrah mari daripada hati kita dulu. Allah, bila kita tengok sahabat, nak tengok cara hijrah sahabat nak banding dengan kita tak boleh, jauh. Sahabat hijrah dia tinggal habis. Kita hijrah bawa duit mari. Kita hijrah kain baju sebaik mari tak panak. Kita hijrah mek kirim duit hari-hari hantar mari. Kita hijrah malam-malam kecek dengan mek. Kita hijrah. Tapi bila tengok sahabat, masya-Allah, hijrah dia tinggal habis. Dia tak buat kara habuk. Dia tinggal habis. Tinggal semua. Kerana dia nak pada Nabi dan juga Allah. Dia sanggup tinggal habis kalau sahabat dia hijrah. Kita biasa dengar tak seorang sahabat nama Mus'ab ibn Umair? Biasa dengar tak sahabat nama Mus'ab ibn Umair? Tak biasa malah ni kita ingat. Seorang sahabat nama Mus'ab ibn Umair, anak orang kaya Mekah. Mak kaya. Kaya dia tu, baju ni mewah, boleh tukar hari-hari, boleh pilih nak pakai hak mana. Allah minyak bau, tukar semua bau sedap dia ni. Kaya Mekah. Tapi bila dengar kata Muhammad bawa agama benar, ikut Nabi, lari gitu kat Muhammad. Tinggal mak dia katakan, kalau mun tinggal aku, mun nak ikut Muhammad, nanti harta benda duit aku takwi dari mu. Ni sahabat hijrah. Kalau mu nak gitu kat Muhammad, mu gitu boh saja, jangan ambil perkara. Duit aku tak hatara, mu nak gigi. Dia hidup dengan Nabi. Nabi tengok dia, Allah, daripada orang kaya, baju ni Allah tak tahu apa puluh tapung. Asal kaya hidup dengan Nabi susah. Tapi jangan susah kerana Nabi benar. Mak kata kalau nak hijrah tubuh saja. Jangan buat perkara lagi. Dalam keadaan itu mak dia pun duk turut daya. Keliklah cari mak tik. Mak dia katakan kalau tak saya kelik, kalau tak kelik gak, mak tak saya makan, tak saya minum, nak mati gini. Mak dia kata kalaulah Mus'ab tak saya kelik ke mak, nanti mak nak mati gini, tak saya makan, tak saya minum. Kata Mus'ab, katakan, mak, kalau mak ni ada 100 hidup, 100 kali hidup, mak hidup, mak mati, mak hidup, mak mati, mak hidup, mak mati 100 kali. Orang ni tak setinggal agama Muhammad. Allah. Mak tak sama hidup ku lah. Mak tak sama hidup ku lah. Kalaulah mak hidup 100 kali pun mati 100 kali,
Orang ni tetap dengan Muhammad, tak tinggal agama Muhammad. Nak cerita kata hijrah sahabat tu tinggal sungguh kerana nak menegak kebenaran. Akhirnya mati Mus'ab dalam perang Uhud. Nabi panggil sahabat, cari-cari Mus'ab. Duk mana Mus'ab ni? Cari-cari jumpa duk baring, mati. Syahid Mus'ab, mati. Nabi ambil kain tutup kepala, nampak kaki. Heret kain tutup kaki, nampak kepala. Teriak. Sebab apa? Dulu dia kaya. Baju ni Allah boleh tukar. Nak pakai hok mana? Tapi mati dia. Kain selai nak tutup mayat tak ada. Siapa ni? Sahabat hidup dia menegak kebenaran. Kita hari ni timur Islam mudah. Celak mata dengan orang baik. Allah mak kita duk sebut hari-hari syahadah. Dengar keluarga kita Islam, beranak tu baik mari Islam. Mudah. Bila kita terima Islam dengan mudah, kita kena dia. Karena kita tak menghargai dia. Banding dengan orang zaman dulu, susah payah dia terima Islam, dia menghargai. Haiความสำคัญ. Jaga, tapi kita beranak-beranak mari Allah mudahnya. Sampai hari ni kita boleh tengok Allah pemuda-pemudi selawat tabak. Ustaz nak cerita sebagai satu pengalaman. Nak cerita sebagai satu pengalaman keadaan orang muda kita di zaman sekarang. Nah, lebih-lebih lagi pelajar ni. Pelajar perempuan duk dengar kau dah. Baik. Khusus kepada pelajar perempuan. Ustaz duk nara. Satu hari bawa kereta pergi beki tayar di sebuah kedai tayar. Jalan masuk Narol. Masuk beki kedai dia, kedai Tokpat Cina. Lepas tu kita pun duduk tunggu masuk dalam bilik rap kek je tu. Bilik hok pasal air, ada air, duk akik minum ke apa kan. Sama tangga tunggu necang dia nak kali dia duk beki kereta luar. Kita pun duduk dalam duk perhati tengok di meja toke dia tu, toke Tokpat Cina tu. Komputer dia tu, dia bubuh ramai orang tina duk telanya. Kita tengok dia kata Allah guana tu. Kita bukanlah nasihat ke apa dak, cuma kecek dengan dia, buat buang dengan dia. Guana tu Allah tukar tak leh kau ramai orang tengok nampak paca sangat tunjuk sangat ramai tengok tanya tapak dia papak nancor belakang dia screen tu. Dia kata mu tak sedap buat warak sangat. Dia kata kita mu tak sedap warak sangat. Fuak mu tak ada guna li. Dia tunjuk ke ustaz terosak dia. Dia buka terosak dia. Buka app Line. Kenal Line tak? Kenal Line tak? Gapo Line ni? Kuih ke? Tepus sekuk bukan Line ni program yang ada dalam terosak kita. Dia buka ustaz tengok. Ni. Dia kata ada line klum. Dia buat line klum. Tarik ambil fort token Taning Jalan Nara, duduk dalam tu. Dia tunjuk kita tengok. Dalam ning tak ada kerja apa hari-hari. Duk kira bercara. Mu nak budak pasal mana? Umur berapa? Baju kolah cap apa? Mau apa? Duk jual beli budak Melayu kita dalam line dia. Allah. Nak cerita kita budak kita sekarang ni perempuan, khususnya perempuan. Jang jual diri dia kerana nak ambil duit beli terosak tunjuk ke saing. Orang Syiah Tokpat bila dia tunjuk saya, Allah, jadi anak Melayu kita siapa tahu ni dah weh. Ni, keadaan kita siapa tahu ni dah. Jadi main demo. Demo dok jual beli je dalam terosak anak kita ni. Saya goyak haning kepada Tok Imam, seorang Tok Imam Nara. Baru dia tak sampai sebulan ni. Saya royak dia Tok Imam hari tu, saya royak sikit. Dia kata, Allah, ustaz hak tu pernah
Pernah ni tamada lah hak ustaz tu. Hak dia lebih lagi. Allah lebih lagi hak dia. Kita kata hak kita sudah tu. Tak memang kata Allah hak ustaz ni tamada je tu. Hak dia kata dulu. Tak iman nak cerita. Lepas Isya duk menyatok makan di Kedatai. Ramai-ramai Tok Khotib Tok Bilal Tok Imam mesyuarat for dia, mari orang-orang Melayu kilik buk. Mari siapa sapat atas meja tok deng buka. Tok Imam cuba tengok nak hak mana? Ada Alabam. Allah Alabam buka seko-seko nampak nama umur nombor telefon sah berapa, baju cak apa, tudung cak apa, kapung mana. Alabam bawa mari tok atas meja. Tu hak dia jumpa, halah sungguh hak kita. Lebih dia sungguh. Nak cerita kata anak Melayu kita ni, Allah, budak-budak belasan tahun lama. Saya duduk nara malam-malam tu pukul 1 pukul 2 cuba musing cari roti canai, lapar roti kadang-kadang malam. Nak mutu musing dengan anak lek kedan nara. Yo nak ada fok kapo fok duk luar kan. Nak pop fok dia mari merah mutu dalam kedai malam-malam. Jalan tong lah ni tu pada kapal tu tu yo nak ada wak batas luah. Orang duduk nara yo kena batas jalan tong tu batas luah. Batas pergi pada kapal tu. Allah menerak fok yo situ. Fok atas ni fok atas. Pukul 12 lebih lagi kalau lah betul lain naro ada ngan buat konsert buat kapal Allah tak tahu mari mana penuh orang rem dalam naro ni tak cukup tempat. Kita sewa kedai naro. Pagi tu bukan gigi di gugu. Jadi gigi. Gitu. Kalau gugu ni atas-atas, kalau gigi tu di atas tino. Tak itu kan? Yo gigi di atas tino siapa sudah ngan konsert siap janji jumpa di toro. Nak lama mutu pakak pula buat syarat kita lama mutu piyo Allah gewemu boleh hak benar. Oh yo ginga gewe lama mutu buat syarat kalau ku Allah mau mek geweku tapi kalau ku benar gewemu boleh ke aku. Gapo yang panggil ni? Sekoi. Saya pun baru kenal istilah ni sekoi. Gapo yo ya bawah tu. Saya baru kenal ustaz kata ustaz kenal dak skoi budak pelajar tanya saya. Gapo dia skoi? Penama jenis kuih rucing ke apa skoi ni? Dak ya atas skoi ni. Belum mutu jak wak syarat piye Allah kena wi gawe dia. Kena jong sia salat gawe dia. Allah. Tu anak muda kita dah hari ni. Pak kita nak harap piye lagi? Saya bimbing anak saya siap, anakku kalau aku tak ada siap. Kita gamar belai-belai dalam masa depan apa nak ada. Kalau kita lok tengok anak-anak muda kita duk macam ni. Tapi alhamdulillah dalam usaha kita duk jaga benda ni kita ada sekolah agama, kita ada sekolah pondok, pakak bipong ramai-ramai duk macam ni kerana nak asuh didik dia orang hak pakar. Tak saya tengok macam tu. Kerana kita dak hijrah ni. Kita dak kecek hijrah ni. InsyaAllah nah harapan besar ni for kita sebagai orang yang pencetus ummah. Nah, gapo pencetus ummah? Faham makna pencetus ummah? Pencetus ummah bawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Maju dengan cara Islam lah, bukan maju dengan cara barat. Maju dengan cara Islam. Baik, jadi hari ni alhamdulillah berapa jam ustaz ni? Sikit lagi dah. Baik. Bila kita tengok keadaan anak-anak muda kita Allah, kita yang terlibat dengan dalam media pendidik ni, hari-hari kita duk nasihat adik-adik pelajar, hari-hari kita duk royak kepada ni pelajar-pelajar kita. Nah hidup kita ni kali sore kita kena harga rati agama yang ada pada kita ni. Nah orang zaman dulu dia harga, dia tahu kunka, kerana dia nak boleh tu susah. Kita hawa boleh dia mudah. Kita tak jaga dia dah, kita khenak dia pula. Orang zaman dulu nak hijrah cari kebenaran bukan dia mudah. Bukan dia mudah. Seorang sahabat lagi nama Salman Al-Farisi. Besar dengar tak sahabat ni? Salman Al-Farisi, orang Iran, orang Parsi, Iran.
keluarga dia Majusi. Majusi ni ke apa? Majusi bukan Krisi. Majusi ni agama yang sembah api. Satu agama yang sembah api. Salman dia banyak dalam keluarga, ayah dia juru jadi orang jaga api tak seri mampu. Kalau kita bahasa kita kok tu email lah ayah dia. Satu hari ayah dia suruh pada Salman, suruh kita tengok kebun. Dia ada kebun kebun tamar, kebun apa. Dia suruh Salman pergi tolong jaga tengok kebun atalah ada keadaan kebun tu. Salman pun tu baik jalan lagi nak pergi kebun dia. Siapa di tengah jalan dengar suara tu baik di satu rumah gereja. Allah, suara sedap. Suara apa ni? Sedap ya. Dengar orang duk baca. Dia pergi dekat kena tengok. Sedap weh suara ni weh. Masuk duk dalam tanya, suara apa ni? Dia kata ni dia suara dalam ajaran Nasrani. Ini dia agama Nasrani, asal duk di Syam ni agama ni. Dia dengar Allah sedapnya kan agama aku tak ada gini. Dia duduk dalam gereja, duduk dengar orang baca ayat-ayat suci dalam agama Nasrani. Galik terlupa kata ayah dia suruh kita tengok kebun. Siapa malai? Malai klik rumah, ayah dia tanya, "Guana hari ni? Pergi tengok kebun, gapo jadi dik kebun?" Dia kata, "Dok, tak ada pergi li yo. Siapa tengah jalan dengar orang duk baca penama, sedap." Dia banyak berdaya. Ya, dia pun tanya, dengar ke apa? Tak tahu, dia tu dengar pio dia baca dalam gereja tu. Allah sedap, dia kata asal dia tu mari di Syam. Agama Nasrani, rasa sepengah hak dia lebih kena pada hak kita. Ni seorang budak. Seorang budak. Jawab mulut ayah dia. Dia kata dia dengar baca padri dalam gereja tu. Lebih sedap dan rasa kata hak dia lebih benar pada kita. Ayah dia bimbang. Ayah dia kata kena hak kita lebih benar. Agama Majusi kita lebih benar daripada agama Nasrani. Tengok keadaan anak dia tu nampak nak cenderung nak pergi kepada Nasrani. Ikat tamak dalam rumah tak saya bagaimana. Kita ada ayah tamak tak? Tak biasa kita. Tapi ni nak cerita di zaman tu. Orang cari kebenaran, hijrah cari kebenaran. Tiba-tiba dia ingat kata tadi padri kata agama ni asal mari di Syam. Dia pun duk perhati tengok siapa tak nak pergi di Syam, nak tu pergi. Jatuh satu hari ada rombongan nak pergi di Syam. Dia lari kerak rata semua tu, lari ikut rombongan tu pergi di Syam. Tinggal ayah, tinggal mak, tinggal semua. Lari turut rombongan pergi di Syam. Siapa tengah jalan tanya orang, mana ni tempat ni mana ada tempat orang duk makbad tempat semua gereja Nasrani mana ni? Aku boleh tupai siapa kata? Tanya orang. Orang pun goyak sikit-sikit, dia pun pergi cari. Dia pergi cari, jumpa seorang padri. Padri ni bat luang. Kalau bahasa kita tu email lah. Dia pergi jumpa dengan bat luang. Dia pergi tupai duduk situ. Tupai duduk situ, nak jadi hamba demo tu. Kerja sama tolong demo tu. Akhirnya, bat luang, hak dia duduk sekali tu, jahat. Jahat padri tu. Jahat ke mana? Suruh orang mari tebus dosa. Pia ada dosa banyak, nak minta ampun dosa, mari. Bawa duit mari. Nanti aku nak ampun dosa we. Dan duit ni aku nak we kepada fakir miskin. Apa duit yang ambil sipai taruh dia. Duit hak orang mari tebus dosa, dia ambil mari sipai taruh di rumah dia. Akhirnya dia mati. Orang pun roi dia kerana orang tak tahu. Salman katakan kita jangan roi mayat dia. Jangan mulia mayat dia kerana dia jahat. Orang kampung tanya, jahat gua nak mu tahu kan? Ni mai kau nak tengok. Dia pergi di siapa satu tempat buka bilik mah 7 tong. Hak datuk padri tu kupu taruh duit hak orang sedekah with dia. Kata nak sedekah kau orang tak ada sedekah. Beli mah taruh dalam di milik dia.
Orang ambil padri tadi letak tengah padang, punga batu, hina dia. Kemudian dia pun hijrah lagi. Tanya orang pula, kata mana ada ulama dari agama Nasrani nak cari kebenaran. Ni budak ni, pemuda nak cari kebenaran, tinggal ayah, tinggal mak, nak pergi ke Syam. Orang kata nun di satu tempat nama Mosul ada seorang orang ulama padri dalam agama Nasrani mungkin ngaji dengan dia. Dia pergi sampai di Mosul, jumpa dengan padri, belajar ilmu-ilmu agama Nasrani. Dekat nak mati. Padri agama dalam agama Nasrani di Mosul dekat nak mati. Dia kata, kalau kita kat Tok Imeh lah, Tok Imeh nampak tak lama dah ni, nampak penat sangat dah ni. Kalau Tok Imeh mati, saya nak pergi mana pula? Tolong goyak sikit Kata mana lagi ada orang alim-alim dalam agama Nasrani nak pergi ngaji. Padri tu goyak katakan ada tu di satu tempat nama dia Nisibin. Mati padri tu, dia pun hijrah pergi di Nisibin, jumpa dengan ulama padri Nasrani. Mengaji di Nisibin. Dekat nak mati, guru dia dekat nak mati. Dia tanya, guruku, nanti mau mati, siapa lagi? Padri-padri mana lagi yang boleh ajar aku? Guru dia katakan, setakat aku tahu ada seorang padri duduk di Amuriyah. Padri mati, guru dia mati, dia hijrah pergi di Amuriyah. Berapa tempat dah ni? Ambil di Mohya di Iran, pergi jumpa dengan guru jahat, pergi di Mosul, hijrah pergi di Nisibin, hijrah pergi di Amuriyah. Allah, budak ni, pemuda, hijrah cari kebenaran. Akhirnya siapa di Amuriyah? Guru dia nak mati, dia tanya, guruku, nanti lepas pada ni aku boleh belajar dengan siapa? Dia kata, setakat aku tahu tak ada dah padri hak ada lagi lepas pada ni. Tapi ada sebut dalam kitab suci kita, dia kata. Ada sebut dalam kitab suci kita bahawasanya di tanah Arab ada seorang mengaku diri sebagai nabi, rasul akhir zaman. Mungkin cari dia. Ni kebangkitan Rasulullah kita ada sebut dalam kitab-kitab suci Nasrani. Guru dia, padri, pesan dia kata kalau mu nak cari kebenaran, mu hijrah pergi di tanah Arab. Di sana ada seorang nabi, seorang rasul mengaku jadi sebagai rasul akhir zaman. Ikut dia kerana dia bawa agama benar. Guru dia, padri mati, tinggal beberapa ekor kambing, hadiah with dia. Dia ambil kambing tadi, tanya orang, nak pergi gua mana ni? Guru dia tadi belum nak mati, dia royak. Dia kata kalau mu nak cek kata Rasul akhir zaman, rupa dia gini. Dia bangkit di satu tempat yang ada batu hitam. Banyak batu hitam, di tengah-tengah batu hitam ada banyak pohon tamar. Dan Rasul akhir zaman ni dia tak terima, tak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Dan memperhati molek belakang dia ni ada cok mohon kenabian. Syarat yang dia beri gitu. Jadi Salman duk cari, aku nak pergi cari mana ni? Aku nak pergi cari mana orang yang duduk di tengah negara Arab, tak makan sedekah tapi makan hadiah. Belakang dia ada cok mohon kenabian. Ya ambil kambing hak dia ada, tanya orang siapa yang nak pergi di tanah Arab. Dia nak bayar dengan harga kambing ni, tolong bawa dia pergi di negara Arab. Ada rombongan nak pergi di negara Arab ni, ambil upah dengan kambing tadi, bawa dia pergi. Siapa di tengah jalan rombongan tadi jahat, igak dia jadi hamba, jual pada orang Yahudi. Allah ni, seorang hijrah cari kebenaran susah. Daripada keluarga lari tu baik mari, Allah jumpa dengan ulama jahat, gi situ gi sini, akhir orang jual pula dia.
Jual pada orang Yahudi beli dia, suruh dia kerja ke apa? Jaga phang tama. Rupa-rupanya tempat yang dia duk kerja tu tempat yang ada di antara batu hitam. Phang tama banyak, rupa-rupa ya gitu tempat di Madinah dah. Tapi kerja dia tu jaga phang tama. Kerja dia jaga hari-hari naik turun phang tama. Sipai daun, kerak buah, witoke. Hari-hari kerja dia. Naik turun phang tama. Jatuh satu hari berita orang Yahudi di Madinah kecek kata seorang nama Muhammad hijrah mari daripada Mekah sampai di Madinah dah. Yo duk atas phang tama bunyi orang kata Nabi Rasulullah akhir zaman sampai di Madinah tujung turun. Duk atas phang tama tengah duk sipai buah. Toke dia orang Yahudi duk kecek bawah kata ada seorang lelaki nama Muhammad ngaku diri jadi Rasul sampai di Madinah. Bunyi gitu kok tujung turun. Tanya, siapa dia? Duk mana lah ni? Dia kata, mu gaduh apa? Okey, kecek anak koli gua anak. Gih, kerja mu nak halaman tu. Suruh gaduh hal ni. Dalam hati dia tahu dah kata, itu dia Nabi akhir zaman. Esok ke hari dia ambil buah tamat. Pergi jumpa dengan Nabi. Dia buat mana? Masuk pergi jumpa Nabi. Ya Allah pertama, sedekah. Nabi ambil, Nabi wi ke sahabat. Nabi tak makan buah tamat hak ya sedekah. Kena tak syarat tadi? Kena so. Dia kata kena syarat guru dia kata kena. Nabi akhir zaman dia tak makan sedekah. Sarah. Esok pula dia ambil buah tamat, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata kena, ini hadiah. Nabi ambil, Nabi kutih, Nabi bermulut. Nabi makan. Cukup syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ke apa? Ada cok ni, cok muhur di belakang ni ke Nabi Dia kata, nak minta selok gua ni baju ke ni. Mikir lama nak buat nak tengok ni cok ke Nabi duduk belakang Nabi nak buat ni. Esok ke hari seorang Ansar, seorang Madinah mati dan Nabi duk uruh mayat dia. Nabi duk uruh mayat dia, ambil kain tok tah baju Nabi. Nabi tahu kata Salman dia nak tengok cok belakang dia. Nabi sekelain buka baju dia tengok. Dia tengok Masya Allah ni selama ni dia duk cari Nabi Rasul akhir zaman, jumpa dah masuk peluk Nabi, syahadah dengan Nabi. Dia cerita dia dia mari daripada Iran, hijrah cari kebenaran, masuk agama Nasrani, dulu Majusi, masuk agama Nasrani, akhirnya ikut Nabi Allah sepanjang hidup dia hijrah. Nabi dengar kisah dia, Nabi kata kena, hai kalian sahabat, ni Salman ni orang peseng ni, kalulah kebenaran duk atas pocok bulan tu. Dia pergi cari ni orang peseng ni. Dia nak pergi cari ni. Allah. Kita di hari ni tak kena cari dah. Duk dengan kita belakang dah. Tapi masalahnya kita tak menghargai dia. Kita kena dia. Nah, jadi lepas pada ni kita hijrah. Nah, boleh. Hijrah tak kena mikir panjang. Hijrah daripada benda mudah. Hijrah maya subuh cerah, kita wi awal sikit. Hijrah dah tu. Hijrah dulu tak biasa lekat piyah pala. Lepas pada ni di mana-mana ada piyah. Hijrah. Hijrah dulu nusuk Ustaz Isa Okok 2 butong dalam Yaman. Dulu. Bukan sini duk tempat lain, ada. Hijrah daripada 2 butong berhenti 10 butong. Lama-lama kan berhenti langsung. Hijrah dulu dah atas surat gilik sana tu. Dulu tulis surat, hari ni makan kapal lagi. Tulis surat selit di beg kiring ke saing. 3 orang saing kiring payah yang nak jumpa dengan dia. Cerita ni pengalaman belakang ni. Payah nak jumpa dengan kiring, 3 orang kiring. Kena tuai tak tahu, kiring demo tu. Hijrah berhenti semua tu. Nampak tak?
Hijrah dulu makan belajar. Dengar ustaz kata hijrah, kita berhenti makan belajar. Hijrah dulu ngaji tidur semua dalam bilik ngaji. Hijrah orang ngajar celak mata dengar. Hijrah dulu maya pakai baju ramah katung. Allah ikut dia baju sakuk atik lah ikut dia. Hijrah tukar setiap kali nak semaya tukar boh baju tok, boh baju hok comel, boh baju tok belanga. Sudah semaya pecat lah lagi lah. Hijrah dah tu. Tak nanti kena buat benda payah. Nampak tak? Hijrah dulu dengan ustaz kita jarang beri salam. Lepas pada ni setiap kali jumpa ustaz kita beri salam. Hijrah dulu kita tengok sapah selerok makalah pakat sepak pergi mari jadi bola pula sapah. Hijrah tengok sapah pakat kutik. Hijrah dulu kita naik mari masjid tak cicak penuh ikut dia lah. Dia siapa dia demo tu. Ada siapa dia demo tu. Hawa dia nampak. Hijrah kita tengok tak nak cicak kita ambil sapu waktu baik dia. Hijrah saing kita duk baca surat Quran dalam gelap kita tengok nyanyi dia buka pelita wicirah. Hijrah. Nampak? Payah tak hijrah? Tak payah ni. Bubah cara hidup jadi orang yang baik. Baik akhir sekali. Akhir dah ni. Nak royak kisah orang muda yang ada amanah. Kisah orang muda yang ada amanah. Bila ada amanah, Allah beri kebaikan pada dia. Yang penting ada amanah, ada takwa. Apa makna takwa? Takut Tuhan. Takwa ni takut Tuhan. Seorang muda di zaman tabi'in duk kerja di nego di Madinah. Kerja dia jual barang dalam nak. Satu hari nego kerja dia biasalah. Satu hari ada orang kaya seorang bawa mata belia harga mahal, gulung baruk bukuh dengan kain, buat jatuh di kedai di nak Madinah. Budak tadi tengok, Allah, hak pia buat tinggal ni, hak pia buat jatuh ni. Ambil buka tengok, Allah, batu belia harga mahal tu, mata belia harga mahal tu. Dia ambil, dia isytihar. Hak siapa buat jatuh ni? Kita zaman kita guna. Jumpa duit 1,000 buat guna. Duit ku jatuh tadi. Tu kita. Ni pemuda di zaman dulu. Jumpa batu beli Allah harga banyak mana tak tahu. Orang buat jatuh dalam nak. Dia ambil dia wawa. Hak pia buat jatuh ni, hak pia buat jatuh. Tak ada orang mengaku sebab tu dia gipah mana tah berat. Dia kata kan dia duk wawa tanya pia tuai dia ni, tak jumpa tuai. Dia pesan orang tepi-tepi tu dia kata kalau setelah lagi ada tuai mari cari. Royak dia kata, dia ambil rumahku. Dia ambil dia rumahku, aku duk tunggu di rumah. Budak dia tadi ambil mata harga mahal tu, klik sipel rumah dia. Petang hari, orang mencari sungguh. Tuai dia mencari. Tanya, siapa atik nampak batu mata aku hilang ni? Aku buat jatuh tadi. Siapa nampak atik? Siapa jumpa nak uwi 100 dinar? Siapa jumpa mata nak uwi hadiah 100 dinar? Orang pun koyak, tadi ada pemuda sore, budak muda ya dia. Dia ambil taruh, dia kita rumah dia. Dia pesan katakan, kalau siapa jumpa batu mata ni, siapa yang duk cari batu mata ni, suruh dia ambil di rumah dia. Dia pun pergi di rumah dia, ketuk itu, beri salam. Dia kata ni, mari cari batu. Orang koyak kata, adik simpan taruh. Ya ke? Ni, bawa hadiah mari. Sedekah. 100 dinar. Harga apa? Harga tolong jaga, tolong simpan wi. Budak tu katakan, ya simpan taruh sungguh, ya wi. Dia tak ambil 1 dinar tu, dia tak ambil. Dia tolak 1 dinar tu. Dia tak ambil. Alasan apa? Dia kata batu mata tu bukan hak dia dan 1 dinar pun bukan milik dia. Dia ada amanah, dia jaga amanah.
Sebab bukan hak dia. Ya tak kelik duit tu bukan hak dia pun tak apa, sifat tangguh lah. Bocik tua tak ada lekat budi. Allah, baiknya budak ni. Tinggal kelik rumah dia 3 bulan lepas pada tu, pemuda tadi bekerja di Madinah, rezeki tak naik dagang, kerja tak naik dagang, terpaksa kena hijrah tu baik. Naik kapal laut, hijrah tak tahu pergi ke mana, dengan takdir Allah, Allah pupuk dengan angin, dengan ombak pecah perahu dia. Hanyut dia, tak tahu pergi ke mana, sampai di satu tebing, satu darat. Dia pun bangun mari, ni lari kerana ombak pupuk dia mari. Sampai di satu tempat tak tahu mana. Cari masjid sampai waktu subuh. Masuk masjid, basah serak dia. Sampai waktu subuh, dia bear. Orang kampung tu, seorang pio ni, tak kenal seorang ni. Gi masjid tengok, pelik budak ni, guana ni basah serak ni, dia pun ngoyak. Dia naik perahu mari, perahu pupuk dia ombak pecah, bawa dia mari sini. Tak ada karabut dia. Tak apa. Kampung kata duduk sini. Dia pun duduk kerja biasa, kerja dia sampai waktu semaya, kerja jaga masjid. 3 bulan orang tanya, mu nak bini tak? Suk situ lah kita. Dah kan? Di mana-mana suk situ, mu nak bini tak? Ada orang-orang solihah, jangok dia, keluarga dia baik. Mu nak bini tak? Ada kalau orang nak kira win nak. Kalau orang nak kira win tolak apa? Orang ambil dia pergi jumpa dengan budak tina tu, solihah, masya-Allah. Jumpa mula-mula jumpa, dia tengok Allah hungar lagi nak pegang tali tekok budak tina tu. Kerana budak tina tu pakai tali tekok, loket wak dengan batu mata yang dia biasa tengok batu tu. Duk di tekok budak tu. Bila dia tengok, masa nak pergi pegang orang, pegang dia. Gua nama ni? Dah tu. Mata, batu mata tu aku biasa tengok tu. Aku biasa tengok tu. Orang tanya dia, mu biasa tengok mana? Aku yang sipel taruh 3 bulan, 4 bulan dulu, ada pocik tua lah, Gindinah, Madinah, buat batu jatuh. Aku sipel taruh batu ni. Gua nak duduk dengan tina ni. Kau ana boleh duduk dengan tina ni batu ni. Orang situ dengar cerita tu, Allah takbir, Allahu akbar, kejut dia tu. Gua nak. Dia kata pocik tua tu ayah budak ni lah. Pocik tua tu ayah budak ni, lepas pada dia kelik dinah dulu, dia cerita hamung kata. Ayah dia cerita hamung kepada orang kampung, kata mu ni orang baik. Hari-hari dia doa anak dia nikah denganmu. Hari-hari dia minta doa anak dia nikah denganmu. Tapi dia mati dah ayah dia. Dengan takdir Allah, orang yang ada amanah, Tuhan jaga dia. Akhir sekali dia jadi orang yang milik perempuan yang salihah. Dia juga orang yang milik batu mata yang harga mahal. Kerana amanah, tak ambil barang kalau bukan hak dia. Kata Tuhan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu jalasa makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang takwa, takut pada Allah, Allah sedia jalan mudah bagi dia. Nah, insya-Allah kita hijrah. Nah, suka nak bagi orang, nak buat kena orang, kita hijrah insya-Allah. Nah, untuk hari ni saya rasa cukup setakat ni. Nah, duk kata kok orang tu sakit-sakit hati, minta maaf lah. Nah, niat tak ada nak kata, tapi nak royak sama-sama kita sedar. Kasar bahasa setuh perasa itu kelemahan saya lah. Nah, cucurlah air kemaafan kepada saya. InsyaAllah ada rezeki lain kali kita bertemu lagi. Nah, salah silap kasar bahasa setuh perasa minta maaf. InsyaAllah kalau kita ada rezeki boleh bertemu lagi. Nah, untuk hari ini setakat ni. Silakan kepada Ustaz, silakan. Nah, terima kasih kepada Fadilatul Doktor saudara kita Fadilatul Doktor Muslim Karim yang telah ceramah agama pada kita hari ini di BPSJ Setengah. BPH BPSJ Setengah. Saya rasa hari ini kita
kita cukup tenang lah. Di masjid kita ni ada juga lagi lewat keramuk lama sekali. Tapi saya rasa inilah paling tenang sekali. Kanak-kanak pelajar-pelajar boleh makan, dua boleh makan. Alhamdulillah. Banyak sekali lah yang beliau kepada kita hari ini. Saya sekuatilah pelajar dengan apa yang terluar lagi. Jadi saya nak kupas sikit ya. Sikit sebanyak saya dengar tu pertama kalinya dia menitik berat dalam masalah Quran nombor sekalian ngaji. Dalam Quran ni dia ambil contoh banyak benar. Jadi Quran ni saya sendiri pun pernah ada pengalaman juga. Jadi Nabi kata kau Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Rekan-rekannya Quran ni kita baca dia di akhir akhirat dia usma kita. Tapi hakikat hari terjumpa ni guru kata akhirat terjumpa dunia ni pun boleh tengok dah. Kalau kebaikan yang kita baca Quran ni boleh kita jumpa dah. Kita tengok orang hafid dah ni dah. Rezeki murah. Ya. Saya sendiri saya masih sebut tak. Sekadar qul Allah tadi Ustaz Muslim sebut qul Allah. Nah. Saya baik biasa kalau saya buat budak-budak. Kilik belakang lagi, apa-apa ni bawa dengan buku, bawa dengan baca, cukup jadi masuk di mana kapan, itu pesak. Oh, dia pesak kalau teman dia duit, teman buku dia pegang kau nak buat ni, arah kenal, dia kata bagus. Tiba-tiba dia tanya, Muslim tak? Ya, saya Muslim. Bukan nama Muslim tak? Kalau Islam. Ya, saya Islam. Oh, mana baca Quran? Saya ni dah kepuk-kepuk waktu dulu tu tak berapa, tak tahu siapa, tak tahu lagi. Sampai Q saya, dia kata, pandai baca Quran, dia kata pandai. Cuba baca Wallah, dia kata baca kat arah-arah Wallah. Ayah pun menengok, Wallahu baca sampai su. Masya Allah, gosok lagi. Tengok, baik, berapa makan ni. Ya Allah, roh. Lepas, saya tengok tak boleh, kepuk boleh masuk, budu boleh masuk. Ini satu mampu, satu pintu. Yang kedua, orang baru, dia belajar baru, dia pergi pesak penyakit. Pesak penyakit ni lah, kalau ada penyakit, bukan yang tanya lah. Dia sampai di hospital, dia pesak. Masuk balik, beratur dia orang luar, mari. Saya ke ujung. Tiba-tiba dah, orang nak bagi tiu, dia mari lalu ke saya. Mari tengok, suka-suka nampak kita budak-budak. Ni mari tegak. Kamu ni Filipin kan? Kata anak Thailand ni, kok kami Thailand? Boleh bicara? Boleh. Boleh baca Quran? Boleh. Cuba baca. Bulat tak? Saya boleh baca. Saya masih ingat lagi masa tu baca surah Jumaat. Ingat waktu baca sikit. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah hingga sampai akhir ayat. Dia kata kamil. Baca lagi. Saya baca habis, surah ni. Masya Allah, tabarakallah. Tino ni ada jaga kiu. Kamu tahu berapa orang? 7 orang pun kita baca lagu. Tak. Di potong kiu kata orang ni masuk. Tak ada masuk. Itu 2. Yang ketiga pun ada kesoyak lah. 2 pandai kesoyak tu. Quran ni bukan kata syafaat atas dunia di akhirat saja, atas dunia ni pun boleh syafaat. Qul huwallah tadi. Qul huwallah mungkin di atas mata tu. Kalau kita tahu suluh-suluh Quran dah tu. Ya. Dapat tu jangan malah. Quran ni penting. Betul Muslim sebut dah tadi. Insya-Allah tempat kita ni anak-anak kita ni rajin baca Quran. Alhamdulillah. Isya sepuan ni, syukur pun sepuan ni lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi kita sini ngaji Quran lepas syukur. Penuh bismillah insya-Allah pagi saya penuh sepuan ni kan? Insya-Allah. Seterusnya sedikit amarah tadi. Saya pun biasa dengar dah kalau albam apa tu. Tapi dengar hujung-hujung telinga dah. Ya. Tapi tadi dia kata Muslim dia tengok sendiri dalam online. Tengok sendiri dalam alpan. Allah, kita tak ada, insya-Allah tak ada. Tak ada insya-Allah. Tapi walaupun anak-anak kita sendiri tak ada, hak dia sebut tadi jauh di surah kita juga. Ya. Kawan anak-anak kita juga, wahai ibu-ibu dan bapa-bapa, janganlah harap kepada sekolah saja. Hatta ke sekolah dah tak apa lagi juga kita kena mutabak dulu tengok kata tanya bapa kata anak aku duduk sekolah lagu mana jangan tinggal dulu takut-takut anak-anak kita hidup dalam al-Baqarah tadi kata waliyadzubillah kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksiat-maksiat. Dan akhir sekali banyak dia kecil ni saya
rekan-rekan, kalau saya boleh juga, kita kena jaga masalah perubahan. Awal tadi saya sebut kita mari dengar ceramah hari ini dengan isi-isi yang benar, serta dengan cerita-cerita sahabat, banyak sekali hak kita biasa dengar dan hak tak biasa dengar. Ini semua ni menjadi pedoman dalam hidup kita. Ambil pengajaran kita dengar hari ini, kita kena hijrah. Duduk tempat pula tak boleh jadi. Tengok Nokia tadi. Nokia kena epek mula-mula tupik. Tak ada pia boleh tindik dia. Hingga ada pengantar Nokia bukan makan terus pekah ni pun boleh. Lepek dia masa tu. Tapi dia hari ni kerana dia tidak ada perubahan. Tak ada turut dengan masa. Potong di Oppo, potong di iPad, potong di iPhone, potong di jihad dia hak murah-murah. Kerana tidak berubah. Kalaulah kita dah hari tak ada berubah juga, duduk back dulu. Kalau malah mari semaya pun duduk malah situ lah, malah ngaji Quran pun duduk malah situ lah, malah apa ni mari masjid pun malah duduk bersedia lah, kita akan jadi nasib serupa Nokia tadi. Terus kita nak sebenarnya harga berjuta-juta dia, apa dia? Muhammad solat. Kau solat lagi hak mahal sekali kat dunia tu. Ambil buku tak mau solat dah. Kita nak urus tu. Pindah sekali ni bawa ke maju. Ya, betul. Pindah sekali bawa ke maju kepada kita. Insya-Allah. Apa yang kita dengar hari ini saya rasa benar-benar lakon dah. Dan kalau kita dengar tak ambil dimakan, tak terjemah kepada tatbik, tak diterjemahkan kepada pelaksana, tak buat mai patiba saja juga. InsyaAllah yang kita dengar ini sama-sama kita berazam dengan penuh keazaman. InsyaAllah kita nak bagi amal semua tadi, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ketua Muslim tadi, mudah-mudahan hidup kita akan baik dan akan lebih baik daripada yang ini. Seperti saya sebut semudah, orang yang baik, yang maju, yang beruntung, yaitu hari ini dia kena lebih baik pada kemarin dan esok kena lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan majlis ceramah agama kita pada malam ini akan beri perubahan yang baik kepada kita. Sekali lagi di atas nama ahli jawatan kuasa Masjid Al-Istan, di atas nama baja-baja Al-Istan, di atas nama ahli kampung pokcik makcik Pondok Al-Istan, ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Muslim Karim di atas ceramahan beliau pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullahu anna khairul jaza. Dan saya rasa dah sampailah penghujung majlis kita pada malam ini. Kita sudahilah majlis kita dengan wal asri dan juga doa kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل